Kita bermula 138 kg 6 hari bulan Februari 2021. Minggu lepas 149 kg menjadi 127,2 kg. Kenapa aku cakap macam berita nih? Minggu ini cuti sekolah. Apa yang berlaku? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi dengan aku Awang di Boleh Bah Project. Boleh bah kalau kau. Jadi itu cerita minggu lepas. Dah lebih 10 kilo. Sasaran tidak tercapai, tetapi kita capai sasaran dalam satu tempoh masa yang lebih panjang. Ya. Tapi minggu ni cuti sekolah. Cuti sekolah berarti pagi aku tidak hantar Ail ke sekolah. Menyebabkan pagi aku memang tidak dapat membuat senaman, sebab aku selepas hantar Ail pergi sekolah aku akan pergi ke pantai Tanjung Batu. Tapi seminggu cuti dan seminggu inilah aku tidak buat senaman pagi. Aku cuma buat senaman pada waktu petang di kawasan perumahan ni. Aku buat 4 ke 6 pusingan dan aku menjangkakan mungkin sama ada penurunan yang sedikit ataupun kenaikan akan berlaku. Tapi aktiviti selain daripada itu aku juga beriadah di pantai. Pantai apa nama dia? Pantai dipanggil UN Beach. Pantai PBB. Sebenarnya ini adalah pantai yang di award dianugerahkan pantai terbersih pada tahun 2008 oleh PBB. Bermula daripada pantai Batu Manikar, terus ke pantai Pancur Hitam, pantai Layang-Layangan, pantai Kampung Sungai Labu, terus ke pantai Kampung Sungai Lada, pantai Kampung Sungai Miri, Sungai Pagar. Dan pantai yang aku pergi berhadapan dengan Sekolah Menengah Sains dan juga Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Dan pantai yang sangat cantik, pantai yang sangat indah, berhadapan dengan Laut Cina Selatan, dan adalah tempat yang paling sesuai untuk merakamkan detik-detik indah dengan pemandangan matahari terbenam, sunset. Memang tumpuan fotografer untuk ambil gambar di situ. Dan diet aku minggu ni cuti sekolah, aku banyak makan di luar, ataupun sekurang-kurangnya aku akan tapau. Jadi masalah bila makan di luar ni, ya aku boleh kawal pengambilan karbohidrat. Aku tidak ambil nasi ataupun mie. Aku lebih banyak ambil lauk dan juga sayur-sayuran. Tetapi satu yang susah untuk dikawal adalah pengambilan garam dan juga gula. Sebab kita tahu makanan di luar, makanan di kedai ada agak sedikit masin. Memang sedap tapi sedikit masin. Dan sebagai penghidap hypertension, aku pun tidak tahu apa yang aku tension sangat. Pengambilan garam sangat perlu dikawal. Sangat perlu dikawal. Dan juga begitu dengan kuah dalam makanan biasanya ada mengandungi gula, dan benda ni agak sukar untuk dikawal. Jadi aku tidak mengambil nasi, mie, roti, tapi aku lebih ambil lauk macam tu. Dan aku okey dengan karbohidrat yang aku kawal, tetapi itulah gula dan juga garam ada sedikit masalah untuk mengawal jika kita makan di luar. Okey, dan kita terus tengok video timbang berat.
penurunan 1,1 kg menjadi 126,1 kg. Alhamdulillah aku menjagakan satu nombor yang lebih sedikit atau mungkin berlaku kenaikan, tapi ya, Alhamdulillah dia masih berlaku penurunan selepas masalah-masalah yang kita hadapi pada minggu ni. Beberapa hari lepas aku ada bersembang dengan seorang sahabat yang mana dia juga adalah obes kelas ketiga, BMI lebih kurang aku, tapi masih muda, umur baru awal 20-an. Dan dia berlapar. Dia cuba untuk berdiet, tapi dia dengan cara berlapar, di mana dia hanya makan pada waktu pagi dan dia berlapar pada sepanjang hari. Dan bagi aku, berlapar adalah sangat-sangat tidak sesuai jika untuk kita berdiet. Sebab diet ni dia adalah cara pemakanan yang seimbang, bukannya berlapar. Dan akan ada timbul implikasi lain, implikasi lain sekiranya kita berlapar. Daripada apa yang aku baca di rujukan aku, Dr. Atkins Diet, dia ada rules of induction, yang mana pertama sekali makan 3 regular size ataupun 4 ke 5 smaller meals, dia kata. Makan 3 regular size, maksudnya size hidangan yang biasa, ataupun 4 ke 5 size hidangan kecil setiap hari. Dan jangan skip, jangan tinggalkan makan. Dan dia juga melarang kita berlapar lebih daripada 6 jam waktu kita jaga. Maksudnya jangan lebih daripada 6 jam. At least kita akan makan sekurang-kurangnya untuk alas perut. Dan ialah kita makan makanan yang tidak mengandungi karbohidrat lah. Jadi bila aku baca juga buku-buku lain yang mana berlapar ni sangat berbahaya untuk diet. Sebab mungkin berlaku kekurangan zat, kelaparan yang melampau, yang boleh menyebabkan otak mengarahkan kita tanpa sadar untuk mengkonsum lebih banyak makanan selepas itu. Dan selain daripada itu juga ada badan sendiri akan bertindak balas, di mana badan akan menghantar signal ke otak di mana bekalan sumber tenaga tiada. Apabila bekalan sumber tenaga tiada diterima oleh badan akan mula membuat macam memperketatkan penggunaan tenaga, menyebabkan kita akan berasa lemah. Yang kedua, kita juga badan sebenarnya penurunan berat badan menjadi semakin lambat. Badan itu sendiri akan bertindak balas mengawal penggunaan tenaga yang berlebihan. Jadi dia akan mula menyimpan. Jadi sebenarnya berlapar adalah cara yang tidak sesuai. Okey, aku faham ada satu diet yang dipanggil IF, intermittent fasting, yang mana aku pernah buat. Dan aku makan sehingga pukul 6 petang. Itu makan malam pukul 6 petang, dan aku akan makan pada keesokan harinya, iaitu pukul 12 tengah hari untuk makan tengah hari. Jadi aku berlapar lebih kurang dalam 18 jam. Dan bagi aku intermittent fasting ni ada cepat, kesan dia cepat, tetapi memerlukan disiplin yang sangat-sangat tinggi. Kira tahap dewa punya disiplin lah. Dan kesan dia memang cepat tetapi sukar untuk diamalkan. Sebab biasa pagi kita kadang-kadang kawan ajak untuk sarapan pagi bersama. Jadi kita terlalu banyak cheat day. Bila banyak cheat day, macam kadang-kadang malam kita keluar ngeteh. Sekarang PKP susah sikit lah. Tapi bila sarapan pagi, kadang-kadang kawan ajak sarapan pagi. Jadi berlaku terlalu banyak hari tipu, cheat day. Dan bagi aku IF ni dia perlu disiplin yang sangat ketat, dan mungkin tidak sesuai untuk semua orang. Selain daripada itu, macam aku cakap tadi, berlapar dia akan menyebabkan rasa kurang, badan akan beritahu dengan otak yang badan kekurangan zat, badan akan bertindak balas. Otak mungkin, yang paling teruk adalah bila otak kurang menerima sumber tenaga, iaitu daripada gula. Sebab kita tahu makanan otak untuk berfungsi adalah gula, menyebabkan mungkin berlaku kekurangan gula ataupun sugar craving, iaitu kita perlu sangat gula. Dan
otak mungkin boleh menyebabkan, apabila otak sudah terjejas akan timbul lagi implikasi-implikasi lain lah. Okey, diet yang betul adalah makan dengan cara yang sihat, teratur, mengikut piramid makanan, dan jangan berlapar. Pastikan anda juga meminum air yang mencukupi. Okey, dan itu saja cerita kita minggu ni. Dan cerita sahabat tadi, dia cuma mampu bertahan untuk 3 hari, dan aku mungkin akan ajak dia untuk bermula. Sebab dia masih muda, baru awal 20-an. Okey, itu saja cerita kita minggu ni. Disclaimer, aku bukan doktor, aku bukan pakar pemakanan, aku bukannya jurulatih, aku cuma juruletih dan juga pakar motivasi. Dan jika korang suka video ni, boleh tekan butang like. Jika ada sebarang saranan, komen, teguran, nasihat, mungkin kata-kata semangat, boleh tulis di ruangan komen di bawah. Dan jika ada sahabat-sahabat korang yang menghadapi masalah yang sama dengan aku, ataupun ahli keluarga korang yang menghadapi masalah yang sama, boleh kongsikan, share video ni dengan dorang. InsyaAllah mungkin memberi manfaat untuk mereka. Dan untuk korang tengok, minggu hadapan bulan puasa, macam mana pula kita mau bersenam di bulan puasa, diet di bulan puasa, kita tengok minggu hadapan. Dan jika korang ingin follow tengok minggu hadapan, ataupun tengok bolehkah kita berjaya dengan projek Bully Bar ni, jangan lupa subscribe, dan kita sama-sama timbang berat tiap-tiap minggu. Okey, jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum, bye bye. Bully Bar kalau kau Bully Bar Project.